Okay, kita boleh mula. Mulalah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan semoga dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat akan menjadikan kita bertambah amal soleh kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita dan bertambah pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu melalui surah Al-Qasas, surah yang ke-28, dan kita akan sambung ulangi sedikit, iaitu bermula pada ayat yang ke-52. Okay, kita akan ulangi pada ayat yang ke-52. Ala kulihal, tahniahlah kepada semua dan saya sendiri. Hari ini hari cuti kan. Anak-anak pula tak sekolah. Jadi hari-hari yang agak sukar lah, kalau saya sukar lah, sebab hari yang sepatutnya kita ada waktu bersama dengan keluarga, namun kita bahagikan dengan kita adakan majlis ilmu ni, dan kita untukkan sedikit masa untuk manfaat kepada kita sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala menilai ini sebagai satu amal saleh, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebagai hidayah dan taufik kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok pada surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Perhatikan pada ayat yang ke-52. Daripada ayat 52 sampailah ayat yang ke-55, ni Allah Taala bicara berkaitan tentang nikmat iman. Ayat 52 sampai 55 ini adalah berkaitan tentang nikmat iman. Nanti ayat 56 sampai ayat 57 ini adalah berkaitan tentang nikmat hidayah. Okay, nikmat iman dan juga nikmat hidayah. Okay, dan Allah datangkan contoh. Kenapa Allah sebut nikmat ni? Sebab penceritaan daripada ayat 52 ni sehinggalah pada ayat yang ke-75. Ada beberapa ayat di kat sini, ada lebih kurang 22 ayat, adalah berkaitan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berkaitan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebelum kita akan sambung pada ayat 76 nanti, berkaitan tentang contoh manusia yang dapat nikmat harta, tapi dia tak dapat nikmat iman, dia tak dapat nikmat hidayah, dia tak dapat nikmat kebenaran. Ini kita akan jumpalah, iaitu melalui contoh daripada Qarun. Okay, melalui contoh Qarun. Ini kita akan jumpa selepas ini. Okay. Jadi kita mulakan dengan ayat 52. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara berkaitan tentang nikmat keimanan. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, kata Allah. Iaitu orang-orang yang kami telah berikan kitab sebelumnya, iaitu sebelum penurunan daripada Al-Quran, dan mereka telah beriman kepadanya. Baik, ayat ni sebenarnya berbincang berkaitan tentang siapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ni kata Sa'id bin Jubair, iaitu diturunkan kepada 70 orang-orang Nasrani yang diutuskan oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ni nama sebenarnya adalah Ashamah ibnu Abjar. Ashamah ibnu Abjar. Okay, ini adalah nama kepada Najasyi. Najasyi itu adalah gelaran raja bagi orang-orang Ethiopia, orang-orang Habsyah. Seperti mana gelaran Firaun kepada bangsa Kibti, gelaran Malik kepada bangsa Arab,
maka gelaran Najasyi adalah kepada bangsa Ethiopia. Okey. Jadi nama sebenarnya adalah Ashamah. Ashamah. Jadi Najasyi Ashamah ni, Raja Najasyi ni, dia dah mula melihat kebenaran. Ni kita boleh lihatlah melalui bagaimana siapa nama Ja'far bin Abi Talib merupakan sepupu baginda Nabi SAW pernah berhujah di hadapan Raja Najasyi. Ketika mana wakil Quraisy hantar kepada baginda Nabi SAW, ada dua orang pemuda Quraisy, dan dua-dua pemuda ni akhirnya masuk Islam. Yang mana dua-dua pemuda Quraisy ni berjumpa dengan Raja Najasyi. Sebelum dijumpa dengan Raja Najasyi, dia telah menghantar banyak hadiah-hadiah daripada Mekah kepada pembesar-pembesar Habsyah. Kita kata sogokanlah, dia bagi macam-macam hadiah. Lalu dipertemukanlah dua pemuda Quraisy ni kepada Raja Najasyi. Lalu Raja Najasyi pun bertanya kepada dia apa hajatnya dan sebagainya. Maka dua orang pemuda Quraisy ni telah berhujah kepada Raja Najasyi supaya jangan berikan perlindungan kepada orang muslimin daripada Mekah ni. Jangan beri perlindungan. Kerana apa? Sebab bagi mereka, kata dua orang pemuda Mekah ni, dia gunakan, kita kata, topik ataupun isu yang berkaitan tentang kita kata gunakan macam isu yang sangat sensitif lah. Antaranya dia kata apa? Pertama, dia kata kami ni orang Mekah dan mereka itu orang Mekah. Jadi kami datang ni dengan hajat daripada keluarga-keluarga orang-orang Islam yang duduk dekat Habsyah. Raja Najasyi pun dengar. Okay, itu logik pertama. Jadi kononnya mereka ni adalah wakil kepada keluarga orang-orang Mekah yang duduk di Habsyah. Orang-orang Muslim yang duduk kat Mekah ni digunakan logik isu-isu berkaitan tentang kami ni wakil keluarga dia. Kedua, dia kata iaitu berkaitan tentang soal mereka ni adalah orang Muslim, bukan beragama seperti mana agama orang Mekah dan bukan beragama seperti agama orang Habsyah. Jadi Raja Najasyi tak perlu pun bagi perlindungan sebab tidak ada apa-apa pun kelebihan. Dia bukan agama orang Mekah dan dia bukan agama orang Najasyi, orang Habsyah. Dia adalah agama baru. Ketiga, dia datangkan lagi satu isu sensitif. Kalau Raja Najasyi nak jaga diorang, nak bagi perlindungan, cuba Raja fikirkan panjang, fikir jauh lah. Sebab kerana mereka ini, kami di Mekah telah porak-peranda. Ini tuduhan-tuduhan jahat. Memang cara mereka nak mendatangkan kesangsian kepada Raja Najasyi ni supaya jangan berikan perlindungan kepada orang-orang Mekah yang duduk di Habsyah. Tapi Raja Najasyi ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia petunjuk yang mana dia ni tak mudah untuk percaya seperti mana kata-kata daripada orang Quraisy ni lah, wakil Quraisy ni. Lalu ditanyakan kepada orang-orang Quraisy ni apa kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan. Lalu disebutlah kawan ni yang mendatangkan porak-peranda, yang murtad daripada agama nenek moyang, sekian. Lalu Najasyi punya adilnya, dia kata okeylah kita panggil wakil daripada orang Muslim dan sekarang dia diberikan peluang untuk pertahankan diri. Maka Ja'far bin Abi Talib menjadi wakil kepada kaum muslimin yang duduk di Habsyah. Lalu dia pun kata, kami ni tak buat apa-apa pun. Kami hanya sebut kalimah La ilaha illallah. Itu saja yang kami sebut. Dan Rasul kami ni tak ajar apa benda-benda yang pelik-pelik pun. Melainkan buat baik kepada ibu apa, buat baik pada kejiranan, jangan melakukan perkara yang haram, buat perkara yang baik. Disebut secara detail. Dan apa yang disebutkan oleh Ja'far ketika itu adalah perkara-perkara asas di dalam agama. Najasyi menilai ucapan daripada Ja'far ni dan dia lihat ada persamaan di antara agama yang dipegang oleh orang-orang Islam dengan agama Nasrani yang dipegang oleh Raja Najasyi ataupun orang-orang di Habsyah tu. Lalu dia pun kata tak apalah, biarkan orang-orang Islam ni duduk di sini. Sebab dia lihat tidak ada apa pun ancaman daripada orang-orang Islam. Nak saya ceritakan dekat sini maksudnya adilnya Raja Najasyi. Lalu dua orang wakil Quraisy ni baliklah. Setelah Raja Najasyi, okey cukuplah berhujah balik. Tapi salah seorang daripada wakil Quraisy ini telah berjanji dengan diri dia. Dia takkan balik melainkan dia cuba untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya halau orang-orang Islam pulang balik ke kota Mekah. Apa dia? Hari keesokan tu dia bertemu balik dengan Raja Najasyi dan ditanya satu soalan yang paling sensitif.
Iaitu dia kata, wahai raja, kamu tanya kepada wakil orang Islam, apa pandangan mereka tentang Nabi Isa alaihi salam. Sebab bagi orang Habsyah ketika itu, mereka memuliakan dan menyucikan Nabi Isa alaihi salam. Jadi sengaja dia nak lihat apa pandangan orang Islam kepada Nabi Isa alaihi salam. Ja'far bin Abi Talib ketika dipanggil oleh Raja Najasyi, maka Ja'far kata apa? Aku tak akan menambah ataupun aku tak akan play safe. Apa yang diajarkan oleh Nabi, itulah yang aku akan sebut di hadapan Raja Najasyi. Lalu Ja'far ni pun dia ambil kesempatan membaca daripada surah Maryam. Dia baca surah Maryam di hadapan Raja Najasyi. Najasyi dengar, lalu dia menangis sampai membasahi janggut dia. Dia turun daripada tahta dia, dia ambil kayu ataupun tongkat dia, lalu dia buat satu garisan. Dan dia menyebutkan, agama kamu iaitu Islam dan agama aku berada di atas garisan yang sama. Dan kita keluar daripada lubang jarum yang sama. Ucapan tu daripada mulut Najasyi. Maksudnya Raja Najasyi setuju dengan apa yang dipegang oleh orang-orang Islam ketika itu. Dan dia melihat inilah kebenaran yang disebutkan di dalam kitab Taurah ataupun dalam kitab Injil yang diimani oleh orang-orang orang Nasrani ketika itu. Dan lalu Najasyi kata apa? Shalom, dia kata apa? Wahai untuk orang-orang Islam, maka selamatlah, duduklah di sini. Mengikutlah selama mana yang kamu nak. Manakala wakil Quraisy itu dihalau keluar daripada kota Habsyah, pulang ke Mekah dan dipulangkan semua hadiah-hadiah yang telah mereka berikan. Itu cerita tentang Raja Najasyi yang meyakini dan beriman dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayat yang kita bincang ni adalah berkaitan dengan Raja Najasyi yang telah menghantar 70 orang pendeta dia pergi ke kota Madinah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada 70 pendeta wakil daripada Raja Najasyi. Raja Najasyi tak pergi. Yang pergi adalah wakil-wakil dia. Lalu dibacakan di hadapan wakil pendeta ini adalah surah Yasin. Nabi baca. Nabi baca Yasin wal Quranil Hakim sampailah habis. Dan pendeta-pendeta Nasrani ni, wakil daripada Habsyah ni, menangis mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mereka semua memeluk agama Islam. Kerana peristiwa itulah Allah Taala turunkan ayat allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun sampailah ayat inna kunna min qablihi muslimin. Barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada 70 orang Nasrani yang menjadi wakil kepada Raja Najasyi. Okey, ni nak cerita tentang nikmat keimanan. Okey, kita tengok. Allah Taala kata apa? Mereka yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran, iaitu diberikan Injil. Dan mereka ini adalah orang yang beriman kepada kitab, mengikut syariat nabinya ketika itu. Wa idza yutla alaihim, kata Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka, iaitu sebahagian daripada Al-Quran, Nabi baca kepada dia, qalu, maka katalah pendeta-pendeta Nasrani ni, wakil daripada Najasyi, amanna bih, kami beriman kepadanya, innahul haqqa, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran, min Rabbina, daripada Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum ini beriman dengan apa yang telah diturunkan, dan kami juga beriman dengan apa yang sedang diturunkan sekarang. Ini Allah Ta'ala mengakui dan mengiktiraf keimanan daripada 70 pendeta-pendeta Nasrani yang datang daripada Habsyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang nikmat iman lah. Sebab saya ulangi lagi sekali, surah Al-Qasas Allah Ta'ala datangkan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan surah ini akan jadi pengajaran kepada orang-orang yang beriman. Okay? Surah ini menjadi pengajaran kepada orang beriman. Dia bukan kebetulan. Dia bukan perkara yang tak sengaja je, tidak. Dia cerita pasal keimanan. Dan Allah Ta'ala sengaja datangkan ayat ini nak tunjukkan yang mana agama ni diyakini adalah kebenaran seperti mana yang dijanjikan di dalam Taurah dan juga dijanjikan di dalam Injil. Okay? Sebab cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang akhir, bukanlah cerita baru, tetapi adalah cerita yang mereka maklum di dalam dua kitab suci sebelum ini. Maka sebab itu bila Nabi bacakan,
mereka imani. Dan ini tak pelik sebenarnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita boleh tengok seperti mana ucapan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, iaitu isteri baginda Nabi SAW yang berketurunan Yahudi. Yang mana Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah ini selepas Nabi pulang daripada peperangan Khaybar. Safiyah sendiri pernah cerita pada Nabi SAW, ayahnya sendiri selalu keluar daripada rumah mereka ketika itu di Yathrib, pergi ke kawasan Quba untuk melihat kedatangan Rasul yang dijanjikan. Yang mereka dengar daripada nenek moyang mereka, kenapa kita duduk dekat Yathrib ni? Sebab kita menantikan Rasul yang dijanjikan, Rasul akhir zaman. Jadi sampailah setiap hari mereka pulang. Pergi pagi, kata Safiyah, mereka akan pulang lewat petang. Setiap hari. Sehinggalah hari yang mereka pergi, Nabi SAW pun sampai ke Quba. Lalu dengar di telinga Safiyah sendiri, ayahnya berbual dengan pakciknya berkaitan tentang Rasulullah. Dan ayahnya sendiri menyebutkan, aku meyakini dia adalah Rasul. Aku meyakini dia adalah Rasul. Cuma aku sekali-kali tidak akan beriman dengannya sebab dia bukan datang daripada bangsaku. Yang itu maksudnya cerita tentang Nabi ini bukan cerita baharu. Kedatangan Nabi sebagai Rasul akhir ini bukan benda baru, bukan benda pelik, tetapi kerana kedegilan. Sebab itu Abdullah bin Salam bila bertanya pada Nabi SAW, dia terus imani sebab dia meyakini inilah Rasul yang terakhir. Okay? Sebab itu Nabi sampai ke Madinah, kiblatnya masih lagi di Baitul Maqdis sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram, iaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah sebelum berlakunya peperangan Badar. Sebab apa jadi macam itu? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan inilah agama yang menyempurnakan ajaran Nabi Musa dan juga Nabi Isa AS. Sebab titik tengah mereka, titik pertemuan mereka adalah kiblat yang sama. Tapi sebalik yang berlaku, orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu menuduh Nabi SAW meniru-niru agama mereka. Yang itu yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Okey, saya nak ceritanya, iaitu sama ada agama Taurah melalui syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa, semuanya tahu tentang kebenaran baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok ayat yang ke-54. Pada ayat 54, Allah kata apa? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Kata Allah Ta'ala, mereka itu, iaitu 70 pendeta tadi itu, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajrahum, iaitu diberikan ganjaran pahala marrataini, iaitu 2 kali ganda. Kenapa mereka diberikan 2 kali ganda? Bima sabaru, kerana kesabaran mereka. Kerana kesabaran mereka. Kenapa kesabaran mereka dapat 2 pahala ni? Sebab satu pahala mereka beriman. Satu pahala lagi mereka bersabar. Mereka dah beriman dengan agama Nabi Isa AS. Untuk beriman dengan agama baginda Nabi SAW, itu adalah sesuatu yang paling berat di jiwa manusia. Dan ini yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Benda yang dah iktikad dalam diri kita, tiba-tiba kita nak ubah, dia bukan benda senang. Melainkan kita memang nak mencari kebenaran. Okay? Kita memang nak mencari kebenaran. Kita tolak ke tepi apa yang saya imani, apa yang saya percaya, apa yang saya ikuti. Melainkan saya memang nak cari kebenaran. Benda tu dia berkaitan tentang jiwa. Jadi Allah Ta'ala kata, sabarnya mereka untuk menerima kebenaran itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka itu dengan 2 ganjaran. Dan ini disebutkan daripada Abu Musa Ash'ari, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, thalathatun yu'tauna ajrahum marratain. Ada 3 jenis kelompok manusia yang Allah beri dia 2 kali ganda pahala. Ada 3 jenis manusia. Pertama adalah manusia yang seorang ahli kitab yang beriman kepadanya dan beriman kepadaku. Siapa ahli kitab ni? Minggu lepas Puan Syima tanya kan, siapa ahli kitab? Ahli kitab ni adalah orang yang beragama Nasrani dan orang yang beragama Yahudi. Kalau dia dah beriman kepada baginda Nabi SAW, maka dia dikira sebagai Muslim dah. Tapi kalau dia hanya beriman kepada Taurah dan beriman kepada Injil, tak beriman kepada Nabi, mereka itu digelar sebagai Ahlul Kitab. Ini perbahasan ni detail lah dan bukan bidang saya lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam bidang fiqh, 3 mazhab yang utama,
selain daripada mazhab Syafi'i, iaitu Maliki, Hambali dan juga Hanafi, mereka menyebutkan halal memakan daging sembelihan ahli kitab. Okey. Cuma mazhab Syafi'i mengatakan diharamkan sebab mereka tu tak disebut sebagai orang yang beriman lah, sebab tak beriman dengan Nabi SAW. Tapi disebut mereka itu sebagai ahlul kitab. Okey. Jadinya Nabi sebut apa? Ahlul kitab ni dulu dia beriman dengan Nabi sebelumku dan dia beriman kepadaku. Orang ni Allah beri dia 2 ganjaran pahala, 2 kali ganda. Kedua, Nabi kata apa? Iaitu seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan seorang hamba yang menunaikan hak tuannya. Dia ni hamba. Dia dapat tunaikan hak tuan dia dan dia dapat tunaikan hak Allah Ta'ala. Hamba ni pun dapat 2 pahala. Dan yang ketiga iaitu seorang tuan kepada hamba dia, iaitu tuan dia, dia jaga hamba dia. Hamba dia perempuan. Dia didik hamba dia, dia tak perhambakan lah, maksudnya dia didik, dia besarkan, lalu dia merdekakan hambanya, lalu dinikahkan hambanya. Yang ini pun dapat 2 pahala. Disebut dalam hadis lah. Salah satu daripada orang yang dapat 2 ganjaran pahala iaitu ahlul kitab. Dia beriman dengan agama yang diimani, yang diikuti oleh Nabi sebelum baginda Nabi SAW, dan akhirnya dia beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni dapat 2 pahala. Okey, yang itu disebutkan sebagai marrataini. Dia dapat 2 pahala bima sabaru, kerana kesabaran dia. Lalu Nabi sebut adalah Allah Taala kata apa lagi? Antaranya sebab mereka itu wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Mereka juga menolak kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Bila orang buat kejahatan kepada mereka, mereka tak balas dengan kejahatan. Tidak. Bahkan mereka tidak membenci. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, mereka itu bila dibuat kejahatan pada mereka, mereka tetap membalas dengan kebaikan. Sudahlah dibalas dengan kebaikan. Bahkan mereka memaafkan pula. Betapa lunaknya sifat dan akhlak mereka. Allah akui ini adalah salah satu daripada kebaikan daripada ahlul kitab. Okay? Kebaikan daripada ahlul kitab yang ayat ini turunkan kepada pendeta-pendeta wakil daripada Raja Najasyi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga menderma daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Ini nak tunjuklah ciri-ciri kenapa mereka ni lunak hati dia. Beriman kepada agama Nabi Isa, bila Nabi SAW datang, Nabi membaca Al-Quran, lembut hati dia. Kalau kita tengok dalam ayat ini, secara tak langsung kita mudah faham kenapa mereka ni tak sama dengan mereka yang beriman juga dengan Nabi Isa, Nabi Musa, tapi bila datang Nabi SAW dia tak nak beriman. Antaranya kita tahu dekat sini iaitu pada perkataan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bila mereka dibuat kejahatan pada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Ini menunjukkan mereka itu adalah orang yang berakhlak dan orang yang beradab. Dia ada akhlak dan dia ada adab. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu menderma apa yang kami kurniakan kepada mereka, bererti mereka itu orang yang sentiasa berada di dalam kesalehan, melakukan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang begini, Allah Ta'ala lapangkan hatinya, membuka pintu hatinya untuk melihat kebenaran. Ini adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan. Percayalah, Allah tak akan zalimi hamba-Nya. Sesiapa yang sentiasa melakukan kebaikan, memang cenderung buat kebaikan, orang-orang ini kalau diceritakan tentang kebenaran tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah mereka akan terbuka hati untuk beriman kepada Allah dan juga Rasul. Terbuka hati mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Ini nikmat keimanan yang Allah berikan. Okey, kemudian ayat 55. Allah sambung lagi. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar iaitu ucapan-ucapan, perkataan yang laghwa, yang lagha, yang sia-sia, a'radu anhu, mereka akan berpaling. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, iaitu kalau ada ejekan, kalau ada provokasi, ada ucapan-ucapan yang membodoh-bodohkan mereka kan, melekeh-lekehkan mereka, dulu beriman dengan ni, sekarang dah tukar agama, bla bla bla. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Iaitu mereka akan berkata, iaitu ahli kitab ni lah akan kata apa?
Dia kata lana a'maluna, bagi kami bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Maksudnya dia berlalu je. Dia tak kisahlah orang kata apa, yang penting dia nak beriman dengan agama yang berada di dalam kebenaran. Dia tak utamakan ucapan-ucapan manusia lah. Saya tak ingin pun pujian manusia dan saya tak terkesan pun dengan kejian manusia. Yang saya lakukan adalah sentiasa berada di dalam kebenaran. Selagi mana Allah Ta'ala redha pada saya, iaitulah yang saya lakukan. Tak perlu nak cari pandangan manusia dan tak perlu mencari nak malu dengan kejian-kejian manusia. Kita pernah bincang dalam surah Al-Hujurat dahulu. Kan kita pernah baca ayat ke berapa saya tak ingat. Tapi lebih kurang kita huraikan. Nak tunjukkan kepada kita, kalau 1000 manusia puji kita sekalipun, sekali Allah Ta'ala menghina kita, hinalah kita selama. 1000 manusia hina kita sekalipun, tapi kalau Allah puji kita, pujilah kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, kita tak memandang dan tak mencari pandangan dan juga kejian manusia lah. Yang kita pandang dan cari adalah pujian-pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yakinilah, apa yang kita buat, yang Allah Ta'ala perintahkan, pastinya ia adalah perbuatan yang terpuji. Apa yang Allah suruh kita buat, maka ia adalah perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan yang keji. Melainkan manusia yang mengeji kita adalah manusia yang menolak kebenaran. Okey? Baik. Jadi ini Allah Ta'ala tunjukkan yang mana Ahlul Kitab ni terbuka hati menerima hidayah kerana mereka itu adalah orang yang ada akhlak, ada adab, kan? Orang yang sentiasa melakukan kesalehan, tidak ingin kepada peperangan, pergaduhan dan sebagainya. Okey. Puan Shima apa tu? Okey. Okey, ini berkaitan tentang peristiwa di Khaybar lah. Seorang wanita Yahudi yang bagi Nabi satu bahagian kambing, iaitu peha kambing, lalu diletakkan racun kan, dan diberikan kepada baginda Nabi SAW. Sebab dia meyakini kalau Nabi ni Rasul, pastinya Nabi takkan makan. Dan kalau baginda Nabi ni bukan Rasul, pastinya Nabi makan. Jadi Nabi sempat mengunyah, lalu Nabi buangkan. Sebab Nabi sebut, yang mana daging ini telah mengatakan dia telah diracuni. Jadi Nabi SAW luahkan. Tapi sahabat Nabi yang seorang lagi tu, saya tak ingat namanya, iaitu dia makan dan akhirnya dia meninggal dunia, diracuni oleh wanita tersebut. Ini dalam peristiwa di dalam peperangan Khaybar. Okey, terima kasih kepada Puan Shima. Okey, kita tengok ayat yang ke-56. Yang ini ayat 52 sampai 55 bercerita tentang pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani yang memeluk agama Islam. Pada ayat 55 ini bercerita berkaitan tentang pakcik baginda Nabi SAW. Okey, bercerita tentang pakcik baginda Nabi SAW. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan apabila mereka mendengar ayat 56. Okay, kita tengok bawah tu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak boleh memberikan hidayah man ahbabta, kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk memeluk agama Islam. Ini berkaitan tentang nikmat iman dan nikmat hidayah. Baik, ayat ini diturunkan kepada Abu Talib, pakcik baginda Nabi SAW. Baik, ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi dan nak bagi tahu kepada kita, yang mana di antara kita sekalipun baginda Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada sesiapa pun.
Kenapa? Sebab hikmahnya paling tidak ada 3. Iaitu pertama, untuk mengelakkan kepada kita menjadi putus asa. Untuk mengelakkan kita uh, apa menjadi putus asa. Seolah-olahnya saya kena berimankan dia ni. Bila dia tak beriman, kita putus asa. Seolah-olahnya kita telah gagal. Saya gagal sebab saya tak berjaya mengimankan dia. Nak menjadikan dia ni seorang Muslim, saya tak berjaya. Akhirnya kita putus asa. Kita terlupa. Sebenarnya beriman tak beriman seseorang, hidayah tak dapat hidayah seseorang itu bukan di tangan kita. Tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini mengelakkan orang mukmin daripada putus asa. Kedua adalah untuk mengelakkan kita mendapat tekanan pada hasil. Yang digalakkan kepada kita adalah memberikan keupayaan tu adalah pada usaha kita, kerja kita. Kita duk fikir macam mana saya nak buat orang beriman. Macam mana? Soal dia tak beriman ke, dia tak nak ke, dia nak beriman ke, itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak menjadi tekanan kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah nak tunjukkan pengukur kejayaan dakwah tu bukan pada berapa ramai yang beriman. Tidak. Tapi dinilai pada berapa banyak usaha yang telah kita lakukan. Okay? Apa usaha yang kita lakukan? Itu yang dilihat. Apa yang kita lakukan? Apa usaha yang telah kita lakukan? Yang itu yang dilihat. Bukan pada al-hasil dia. Okay? Al-hasil tu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi Puan Shima pernah kongsikan kepada saya kan, bercerita tentang Dr. Abu Aminah Bilal Philip kan, yang berkaitan dia ataupun ada seorang lagi yang dia berdakwah seorang saja yang dengar, bahkan dia yang pergi ambil kan, dia yang pergi ambil dia punya audien dia seorang je. Tapi bermula daripada tu dia tak pernah putus asa, teruskan kerja dakwah dia. Akhirnya ramai orang yang mendengar dan ramai orang yang akhirnya memeluk agama Islam bersama dengannya. Sebab beriman tak beriman itu adalah soal kedua lah. Ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita iaitu sejauh mana saya melakukan kerja-kerja agama, kerja-kerja dakwah. Sebab itu bila kita buat program-program agama, tak kisahlah di mana saja, di mana pun platform kita. Kenapa ya saya dah 3-4 tahun dah buat kerja dakwah ni, rasa macam tak ada kesan pun, macam tak ada hasil je pun, orang sama aje. Memang kita perlu lihat postmortem macam tu, perlu kita nilai kita punya dakwah tu makin baik ataupun statik dan sebagainya. Tetapi tak menjadikan hasil itu membuatkan kita putus asa. Tak menjadikan itu melemahkan kita daripada buat kerja-kerja agama. Biarlah itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita iaitu terus melakukan amal soleh kepada dia. Okey. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengajar orang mukmin ni sentiasa meletakkan kebergantungan dan pengharapan kepada Allah Taala. Okey, dia tak melihat orang ni beriman sebab usaha saya, tak. Tapi dia akan sandarkan dia beriman, dia mendapat hidayah adalah kepada Allah Taala. Jadi semuanya Allah Taala yang berikan, Allah Taala yang kurniakan. Okey, dan saya ni pula Allah Subhanahu Taala jugalah yang dorongkan. Dia akan kembalikan kebergantungan tu kepada Allah, bukan pada diri dia. Saya buat macam-macam program, saya ni orang ni buat apa? Tidak. Okey, ini antaralah hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pak cik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di dalam kekufuran. Sebab Allah nak bagi tahu Nabi pun tak mampu memberikan hidayah kepada pakciknya sendiri. Walaupun pakciknya itulah yang dia kasihi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Dan dialah Allah yang mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Allah sahaja yang tahu siapa yang layak, siapa yang tak layak. Itu semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Boleh jadi ketika dia belum beriman kepada Allah Ta'ala, ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Dan Allah Ta'ala melihat kebaikan-kebaikan tu. Dan orang ni tak layak untuk dapat kebaikan di dunia. Sebab amal dia tu untuk dia layak dapat kebaikan di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala pilih dia untuk dapat hidayah. Okay? Boleh jadi sebab kadang-kadang kita tengok pada amal kita. Kenapa bila saya buat baik, orang tak appreciate langsung. Kadang-kadang kita macam tu kan. Saya buat baik ni tapi orang tak appreciate lah amal saya ni.
Kita jangan kecil hati, sebab ketahuilah boleh jadi amalan yang kita buat itu adalah amalan yang memang tidak layak untuk dibalas di dunia. Sebab amal itu mungkin berkualiti dan dia hanya layak untuk dibalas di hari akhirat. Jadi kita pujuk hati kita. Orang tak puji tak apalah. Syukur saya orang tak puji. Syukur saya orang tak appreciate, tak pandang pun amal-amal saya ni. Boleh jadi amal tu berkualiti di sisi Allah dan dia hanya layak dibalas di hari akhirat sahaja. Itu kita cara pujuk hati kita. Supaya kita tak kecewa dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok daripada uh, Sa'id bin Musayyab, dia kata apa? Ayahnya iaitu Musayyab bin Hazan berceritakan ketika mana Abu Talib ni dia nak wafat, baginda Nabi SAW datang kepada dia. Nabi ni jumpa dengan Abu Talib dan Nabi kata apa? Ya ammu qul la ilaha illallah. Wahai pakcikku, tolonglah sebut kalimah la ilaha illallah. Berimanlah, tauhidkanlah. Dia kata apa? Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimah ni kalau kau sebut, aku akan berhujah di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Aku akan berhujah di hadapan Allah. Aku jadikan ini sebagai bukti di hadapan Allah Ta'ala. Waktu Nabi cakap macam tu dengan Abu Talib, pakcik Nabi yang dalam keadaan nazak ni, waktu tu ada juga Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni dia cakap tak berhenti, dia kata, wahai Abu Talib, takkanlah kau nak khianati agama Abdul Muttalib. Maksudnya agama bapa engkau sendiri ni. Agama tradisi kita ni, takkan kau nak khianati. Dia ulang banyak kali. Sehinggalah kata Musayyab bin Hazan, dia kata apa? Lalu Abu Talib ni akhirnya dia memilih untuk kekal di dalam agama Abdul Muttalib, iaitu agama bapa dia, agama tradisi orang-orang Quraisy. Dia tak nak kepada agama fitrah, beriman dengan anak saudaranya baginda Nabi SAW. Lalu Nabi pun kata, wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka, iaitu sesungguhnya aku akan minta pengampunan untuk engkau malam unha anka, jika aku tidak dilarang untuk melakukan sedemikian. Maksudnya aku akan minta pengampunan untuk pakcikku, tapi kalau aku tak dilarang, kalau aku dilarang aku takkan buat. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, maka disebabkan peristiwa itu, maka turunlah satu wahyu daripada surah At-Taubah. Lalu diturunkan satu ayat daripada surah At-Taubah. Minta Abang Syuaib ni. Abang Syuaib tengok surah At-Taubah. Ustaz, I'm here. Okey, Cik Syikin ada lah. Okey, tengok surah At-Taubah, buka ayat 113. Nabi sebut Nabi kata, wallahi la astaghfiranna laka. Demi Allah, aku akan minta pengampunan untuk pakcik aku ini kalau aku tidak dilarang. Okay, jadi pada surah At-Taubah ayat 113. Okey. Baik, saya respon dulu Puan Shima punya komentar. Mungkin sekiranya kita dapat pujian atau pembalasan di dunia di atas kebaikan kita, boleh membuatkan kita rasa ujub. Betul, ni lagi kita bimbang. Rasa ujub, kita rasa bangga kan. Ini lagi kita bimbangkan. Tetapi kalaulah semua amal-amal kebaikan yang kita buat lalu disusuli dengan pujian-pujian, lihatlah itu salah satu daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Okey, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah segerakan kepada kita di dunia. Tetapi pastikan jangan sampai membuatkan amal-amal selepas itu menjadikan amal-amal yang merosakkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Okey, bila ada orang mungkin puji kita, baguslah dia ni, mungkin kan ada orang puji-puji kita tu, anggaplah itu sebagai satu kebaikan yang Allah balas segera di dunia. Tapi kita usahakan diri kita, ujian untuk kita, jangan kita berubah amal-amal selepas itu dengan pujian-pujian tersebut. Sebab itu apa kita kata, orang bijak pandai kata apa? Setiap datangnya pujian, maka datanglah ujian kan. Pujian dibuang pi jadilah ujian. Jangan hanyutlah dengan pujian tu. Lihatlah pujian itu adalah sebagai ujian di sisi Allah Ta'ala. Okey, baik, kita tengok ayat 113.
Bila Nabi kata macam tu, Allah turunkan wahyu. Allah kata, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan juga orang beriman. Maksudnya dia bukan khusus untuk Nabi je, tetapi kepada kita semua. An yastaghfiru lil musyrikin. Meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Kita tak dibenarkan dan tak diizinkan oleh Allah untuk doakan pada orang musyrik. Okey? Kalau kita sayangi, saya sayang dia lah. Kalau kita sayangi dia, sepanjang hayat dia masih hidup, kita dakwahlah kepada dia. Bukan waktu dia dah meninggal, barulah kita nak berdoa untuk dia, tidak. Usahakan waktu dia hidup ni, untuk kita dakwah kepada dia. Sama ada, mungkin mak ayah kita, kalangan kita ada yang apa kita kata kembali kepada agama fitrah, tapi keluarganya tidak. Jadi di dunia ni kita nak mak ayah kita bersama dengan kita di hari akhirat nanti, ataupun adik-beradik kita, ataupun kenalan-kenalan yang kita sayangi. Okey, dakwah ketika di dunia lagi. Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang itu adalah kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahlun nar, adalah ahli-ahli neraka. Okey, tak dibenarkan kepada kita untuk memohon pengampunan kepada mereka. Kalau tengok bawah tu, ni Allah Taala cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cik Syikir tengok ayat 114 je. Allah kata apa? Wa makana istighfaru Ibrahim li abi. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya itu illa an mau'idatin wa'adaha iyyaha, kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan apabila ternyata kepada Ibrahim bahawa bapanya itu musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Allah akui Nabi Ibrahim ni dia ada sifat halim, sifat lembut hati dia. Kasih pada ayah dia. Tapi bila ternyata ayahnya itu musuh kepada Allah Ta'ala, dia berlepas diri. Tinggalkan perkara-perkara tersebut. Sebab yang lebih utama adalah i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada perhubungan pertalian darah. Okey? Jadi kalau kita sayangi seseorang ni, memang kita nak selamatkan dia, iaitu dakwahlah ketika mana dia hidup. Ini pengajaran berlaku pada Nabi SAW. Kita boleh faham betapa sedihnya Nabi, kecewanya baginda Nabi SAW. Tapi itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah takdirkan, telah tetapkan kepada kita semua. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat yang berikutnya, kembali pada surah Al-Qasas. Okey, kita perhatikan pada ayat yang ke-57. Kita kembalikan pada surah Al-Qasas ayat 57. Allah kata apa? Wa qalu innattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Dan mereka orang-orang kafir telah berkata, kalau kami menyertaimu menurut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami ini akan serta-merta akan ditangkap dan akan diusir daripada negeri kami. Ini ucapan yang disebutkan oleh orang-orang musyrik Mekah. Dia cakap pada Nabi SAW lah, wahai Muhammad, kami ni bukan tak nak beriman. Kalau kami beriman, kami ni akan ditangkap dan kami ni akan dihalau, diusir daripada negeri kami ini. Kan ini berlaku, tuan-tuan. Kalau kita tengok orang yang mungkin dia ada job, kerja kan. Kalau saya ni tutup aurat ni, saya hilang pendapatan saya. Macam tu dia kata. Kalau saya bekerja ni, tiba-tiba saya nak pakai tudung. Tiba-tiba saya nak tutup aurat. Tiba-tiba saya takut nanti saya hilang pekerjaan. Sumber pendapatan saya tak dapat. Habis siapa nak bagi saya makan? Dia melihat macam itulah. Jadi pada zaman Nabi SAW dia kata macam tu. Kalau kami ikut petunjuk kau, wahai Muhammad. Sebab dalam hati manusia, orang musyrik ketika itu, yang musuhi Nabi, semua meyakini yang Nabi ni adalah benar. Jadi dia kata, kalau kami beriman kepada kau, wahai Muhammad, habislah kami akan diusir keluar daripada sini. Habis siapa nak selamatkan kami? Okey. Dekat sini,
sebenarnya ucapan-ucapan ini adalah ucapan, kita boleh lihat ada dua lah. Kalau kita tengok dalam kalangan ulama tafsir, dia kata ucapan ini adalah satu ejekan. Hanya sebagai satu alasan saja. Dia mengejek Nabi SAW. Okay? Atau sebagai alasan. Yang kedua, iaitu boleh jadi memang benar mereka nak beriman, tapi mereka lihat ada risiko-risiko yang lebih besar kalau mereka beriman. Okey, jadi Allah kata apa? Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka macam tu? Awalam, Allah kata, kenapa mereka macam tu? Macam tu, kenapa mereka beralasan macam tu? Numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah jadikan negeri haram ni ataupun negeri Mekah ni adalah negeri yang aman kepada dia. Yujba ilaihi thamarat, sebagai yang dibawa kepadanya hasil tanaman. Dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kalau kita buat nota, sebenarnya Allah Taala hujah dekat sini. Kalau kita dengar siapa-siapa sahaja, kalau zaman Nabi dia berhujah dengan alasan macam ni, dulu kalau saya beriman kepada kamu wahai Muhammad, saya akan diusir daripada Mekah. Kalau hujah orang hari ini, kalau saya ni nak berubah, nak berhijrah, saya akan hilang pendapatan saya. Saya mungkin akan tak boleh kerja macam ni dah. Saya kena cari kerja lain. Saya takut saya susah. Saya hilang pendapatan macam-macam. Bagi tahu pada dia, Allah Taala berhujah pada ayat ini. Allah kata apa? Kalau dulu kamu tak beriman, Allah Ta'ala tetap bagi kamu keamanan, perlindungan di bumi Mekah ni. Kalau kamu beriman, lebih daripada tu lah aku beri. Kalau kamu yang tak beriman, yang kufur kepada aku pun aku bagi perlindungan, aku bagi rezeki, aku bagi nikmat tak berkira. Kalau kamu beriman, jadi hamba yang aku kasih, lebih daripada tu lah aku beri. Faham tak? Itu hujah daripada Allah Ta'ala. Kalau kamu tak pakai tudung, Allah bagi rezeki macam ni, kamu pakai tudung, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, lebih daripada tu Allah bagi nikmat. Lebih daripada tu Allah bagi rezeki. Itu hujah sepatutnya. Bukan cara kita fikir ni berselisih daripada tu. Dulu saya dah okey-okey macam ni dah. Kalau saya berubah, berhijrah, saya tak dapat job ni dah. Saya tak boleh buat job ni dah. Saya kena cari rezeki lain. Susahlah. Kita pun betul juga. Tak apalah, terus je lah macam tu. Kita pula bagi nasihat macam tu. Tidak, tuan-tuan. Sebab kita meyakini rezeki itu datang daripada Allah. Kalau kamu tak beriman, tak taat perintah Allah pun, Allah jamin keselamatan kamu. Allah bagi perlindungan pada kamu. Allah bagi makan minum. Allah bagi rezeki. Allah bagi keluarga. Kalau kamu beriman, kamu dengar cakap Allah Ta'ala, Allah kasih pada kamu. Lebih daripada itu Allah bagi. Lebih daripada itu. Bukan lagi berisiko. Bukan lagi taat perintah Allah lagi berisiko. Tidak. Lagi taat kepada Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala berikan macam-macam keutamaan dan kelebihan. Sebab itu hujah ni tak boleh dijadikan alasan. Jadi Allah Ta'ala rekodkan ucapan-ucapan orang Mekah ni, musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Seolah-olahnya, kami bukan tak nak beriman, tapi kami bimbang ada risiko-risiko yang besar. Jadi Allah datangkan jawapan. Ini jawapan yang betul sebenarnya. Bukan kita berfikir, betul juga Dah kalau pakai tudung, macam mana nak buat kalau dia berlakon lah. Macam mana pula dia nak berlakon jadi itu, jadi ini. Akhirnya dia pakai tudung dekat luar, tapi kalau dia berlakon, komitmen dia dengan watak tu, apalah saya bukalah tudung. Salah tu cara tu, salah fikir. Cara fikir tu salah. Okay? Sebab rezeki tu datang daripada Allah Ta'ala. Lagi kita buat apa yang Allah suka, lagi melimpah rezeki yang Allah beri pada kita. Rezeki tu jangan lihat pada harta dia, tapi dari sudut yang lebih luas. Luas mana kita melihat skop rezeki tu, seluas itulah Allah Ta'ala akan berikan nikmat-nikmat itu kepada kita semua. Okay? Baik. Jangan saya tengok. Puan Shima kata, hari ini di negara barat kalau pro-Palestin hilang kerja, hilang bisnes. Betul Baru ni saya ada baca di akhbar. Ada seorang ni, bila dia pro-Palestin kan, mempertahankan hak kemanusiaan. Awak tak beriman pun, awak ada sifat kemanusiaan. Awak tengok ni adalah kezaliman, benda yang tak munasabah lah. Lalu dia ni pun pertahankanlah melalui dia punya dia bersuara lah pertahankan Palestin. Akhirnya dia ni dibuang. Dia ada syarikat rakaman ke apa saya tak ingat lah. Tapi dia dibuang. Dinafikan hak dia sebab dia ni pro-Palestin. Tapi dia kata apa? Tak apalah. Saya dah bebas daripada perkara-perkara tu. Percayalah ada rezeki yang lain. Samalah mungkin berat ucapan saya ni tuan-tuan. Tapi ini yang berlaku kan hari ini.
Kalau orang kata, kalau saya ni tak makan McDonald contoh, tak makan McDonald, tak makan KFC, kita pernah sembang kan Puan Syimah? Orang akan kata apa? Uh, Macam mana pula orang-orang Islam yang bekerja dalam tu? Puan Syimah bagi jawapan paling tepat sekali. Makan tu pun tak elok untuk kesihatan kita kan. Makan tu pun tak ada kesihatan. Tak payah makan pun tak apalah. Tak rugi pun kita. Kedua, kat situlah menunjukkan kepada kita kalau kita buat apa yang Allah perintah, buat apa yang Allah suruh, percayalah ada datangnya rezeki. Rezeki itu bukan datang daripada makhluk kan. Rezeki itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Taat perintah dia, percayalah ada rezeki-rezeki yang lain. Ada limpahan nikmat tu daripada Allah Ta'ala. Cuma kita kena meyakini kepada dia. Dialah yang beri. Di sini ada nikmat iman dan di sini adanya nikmat hidayah. Kita rasa macam ada rasa takut-takut je, tapi percayalah Allah Ta'ala lah Tuhan segalanya dan dia akan beri yang terbaik kepada hamba yang dia sayangi. Okey? Jadi kita boleh sampai-sampai kalah kepada sekarang kan orang tengah boykot, tapi dah nampak macam sejuk dah sekarang ni. Orang pun dah macam kembali balik macam dulu kan. Jadi ingat-ingatkan kepada mereka. Betul, support makanan terbatas yang lebih enak, lebih khasiat. Okay, tak rugi pun, bukan elok pun kan makanan-makanan segera macam tu. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Allah kata apa? Allah Ta'ala menyebutkan bukan sekadar Allah Ta'ala berikan jaminan keamanan, Allah kata apa? Yujba ilaihi thamarat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan kepadanya buah-buahan. Kulli syai'in rizqa, sebagai rezeki daripada sisi kami. Maksudnya sebelum kamu beriman, kami dah beri macam-macam. Perlindungan, keamanan, rezeki buah-buahan. Buah-buahan ni maksudnya di negeri Taif lah. Kalau konteks di zaman Mekah ni, Taif ketika tu subur dah. Daripada sebelum kedatangan Nabi dah subur dah. Allah bagi rezeki. Sebelum kamu beriman lagi aku dah bagi rezeki. Kalau kamu beriman, aku limpahi, berganda, lipat gandakan lagi rezeki kepada kamu. Min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi majoriti daripada kalangan kamu la ya'lamun, tidak mengetahui dan juga tidak bersyukur. Okey. Jadi ini adalah salah satu hujah. Kalau kita dengar kenalan-kenalan kita, ucapan-ucapan macam ni bila kita dakwah, saya bimbanglah, kita sebut dengan bahasa yang lebih lunak. Tak apa. Awak beriman, insya-Allah Allah bantu kita. Kalau kita tak beriman pun Allah bantu kita, beriman lagi Allah bantu. Percayalah dia akan melembutkan hati sesiapa yang mendengar. Okey, ini jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kita turun ayat yang ke-58. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-58. Okey, pada ayat yang ke-58. Okey, sebelum tu saya ada buat satu nota. Nota saya ni satu hadis saya bawa, tapi hadis ni dia tak ada kaitan pun dengan perbincangan ni. Cuma saya saja sebutkan sebab hadis ni dia berkaitan tentang ibadah puasa. Tapi saya suka tengok hadis ni dari konteks yang lebih luas. Allah kata apa? Hadis yang paling masyhur dalam bab puasa ni, lisaim farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatan hina yuftir wa farhatan hina yulqa rabbah. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka. Kedua, kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya. Hadis ni kita maklum secara literalnya, secara zahir hadisnya, siapa yang berpuasa dapat dua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, waktu dia lapar ni, tiba-tiba pasti ada rezeki untuk dia. Waktu dia berbuka, dia akan rasa gembira. Dan di hari akhirat nanti, dia akan pasti gembira bertemu dengan Tuhannya. Sebab pahala yang dia dapat daripada ibadah puasa tu adalah pahala yang akan sentiasa memberikan kegembiraan. Dia dalam bentuk kejutan lah, surprise. Tapi kalau kita luaskan perbincangan dia, kita boleh nampak setiap ibadah yang kita lakukan atas perintah Allah, Allah sekali-kali tidak akan merugikan hamba dia. Maksudnya, awak buat apa yang Tuhan perintah, walaupun di zahir mata kita, saya kena puasa, tak boleh makan, beratlah, letihlah, lesulah, macam-macam. Tapi Allah jamin, mesti ada kebaikan, manfaat di penghujung. Di dunia sahaja kita nampak macam-macam orang cerita tentang ibadah puasa ni. Cuma dalam bahasa moden orang tak kata puasa. Allah kata intermittent fasting kan. Orang kata IF. So apa puasa, siapa yang buat IF ni 18 jam, 20 jam, ada yang buat 16 jam, apalah segalanya. Buat ni percayalah
Dia bukan susut je badan, kulit cantik, badan ringan, dia hilang penyakit. Maksudnya siapa yang buat apa yang Allah suruh? Nampak macam perit, nampak macam susah, tapi penghujung dia mesti ada manfaat. Dia tidak akan ada kerugian, bahkan adalah kenikmatan dan kegembiraan. Jadi tidak ada istilah kalau awak buat apa yang Allah perintah, awak rugi. Tidak. Apa yang Allah buat kerana Allah perintahkan, awak untung. Meninggalkan apa yang Allah larang, itu kerugian. Itu yang kita selalu kena ingat. Walaupun saya buat ni macam susah aja, saya buat ni macam payah aja, tapi percayalah, selagi mana kita buat itu kerana Allah Ta'ala, yakini di penghujungnya pasti ada kebaikan-kebaikan. Tidak dibalas di dunia, akan dibalas di hari akhirat. Okay? Itu sentiasa kita kena ingat di dalam fikiran kita lah. Apa sahaja saya buat kerana Allah Ta'ala ni, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak ada kerugian. Semuanya pasti ada kebaikan demi kebaikan. Okay? Contohlah dalam hal penjagaan orang tua, kan? Misalnya kita ambil contoh. Kalau kita tahulah tak jagalah orang tua, contohlah kita kata macam tu kan. Saya tak jagalah orang tua. Saya jaga kena marah je dengan mak. Contohlah, saya jaga. Baik saya jadi macam abang, tak jaga tak kena marah. Sebab jangan-jangan nampak. Bahkan disebut-sebutlah abang tu. Abang itulah, abang ni lah. Semua baik je. Kita yang jaga ni selalu dimarah. Kalau dari sudut hati kita macam itulah berkata-kata kan. Ialah kita berhubung dengan orang tua, sensitif perasaan dia. Tapi kita lihat, percayalah, selagi mana kita buat yang Allah perintah, pasti tidak ada kerugian. Yang kita dapat pastinya adalah keuntungan. Okay? Jangan kita tinggalkan pula. Kalau macam itu, better saya tak jaga mak. Contohlah, better saya tak jaga mak. Jagalah, percayalah. Ada kebaikan-kebaikan, apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Okey? Baik, begitulah dengan amalan-amalan yang lain. Selagi mana buat apa yang Allah suruh, pasti ada kebaikan. Meninggalkannya adalah kerugian. Okey, kita tengok ayat 58, ayat 59. Okey, ayat 58. Cik Syikin, ayat 58. Allah Ta'ala menyebutkan, wa kam ahlakna min qaryah. Dan berapa banyak kami hancurkan min qaryah, daripada kampung-kampung ataupun negeri-negeri, batirat ma'isyataha, yang telah berlaku kesombongan dan ketidakkesyukuran di dalam kehidupannya. Perkataan batirat ni kita kata orang yang hidup dalam keadaan keangkuhan, kesombongan dan tidak bersyukur. Itu perkataan batirat. Tapi dalam terjemahan yang lebih luas lagi, terjemahan bebas, batirat ma'isyataha ni maksudnya orang yang hidup senang lena. Sebab orang mukmin ni dia hidup dengan keterikatan syariat, hukum hakam. Dia tak boleh buat apa yang dia suka. Dia kena buat apa yang Allah suka. Dan pastinya dalam hadis Nabi SAW, syurga itu nikmat, namun dipagari dengan perkara yang tak disukai oleh syahwat. Neraka itu azab, tetapi dia dipagari dengan kenikmatan yang disukai oleh syahwat. Okey. Jadi kita terjemahkanlah batirat ma'isyatah ni, maksudnya orang yang hidup senang lenang. Dia tak terikat langsung apa-apa. Dia akan buat apa yang syahwat dia suka. Okay? Dia sombong, dia angkuh, tak nak taat perintah Allah, tak nak melakukan ketaatan, tak buat apa yang baginda Nabi suruh dan sebagainya lah. Jadi Allah kata apa? Berapa banyak orang-orang yang pernah hidup macam tu kami telah hancurkan. Berapa banyak? Semua kami hancurkan. Fatilka masakinuhum la tuskam min ba'dihim illa qalila. Maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka yang telah terbiar, tidak didiami oleh orang sesudah mereka setelah mereka dibinasakan, kecuali sedikit sahaja. Maksudnya, banyak tempat orang-orang yang macam ni yang kamu tengok sendiri, semua kami hancurkan, kami binasakan. Tidak ada generasi yang duduk dekat situ. Dia hanya sebagai tinggalan sejarah sahaja. Yang ada, sikit saja. Banyak kami hancurkan, yang tinggal tu sedikit, tak tahulah berapa persen. Kita cerita tentang Ad, kita cerita tentang Thamud. Tapi kalau hari ini kita pergi, kawasan tu binasa dah, hancur dah. Yang ada mungkin beberapa persen sahaja. Boleh jadi di Kuala Lumpur ataupun kita duduk di Malaysia ni pun ada juga tempat yang Allah hancurkan umat terdahulu. Cuma kita tak kaji lah. Okay? Mungkin ada. Cuma Allah Ta'ala kata kat sini, yang ada sedikit sahaja yang ada warisan. Yang kebanyakannya kami telah hancur binasakan. Wa kunna nahnul warithin. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Apa maksud al-warithin ni? Allah yang mewarisinya. Dia kat sini menunjukkan manusia akan tinggalkan tempat-tempat. Mereka semuanya akan mati, tidak akan tinggal.
Tidak ada waris-waris mereka yang akan diami tempat-tempat tu, rumah-rumah tu, kota-kota tu, kekayaan-kekayaan tu, tak ada dah. Tapi kamilah yang akan kekal. Allah lah yang kekal. Maksudnya Allah yang mewarisi ni, maksudnya tempat tu Allah lah yang kekal. Allah lah yang menguasainya. Itu maksud Allah yang mewarisi lah. Manusia tidak. Manusia akan meninggalkan tempat tu. Hamba-hamba dia tidak akan hidup di kawasan-kawasan tersebut. Kawasan-kawasan yang Allah binasakan. Ni Allah Ta'ala suruh manusia lihat kesan orang beriman dan kesan orang yang tak beriman. Di Kota Mekah misal adalah tempat orang yang tak beriman dahulu. Ada Abu Jahal, adanya Abu Lahab, adanya sekian-sekian tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik ni. Tapi akhirnya kawasan tu masih lagi kekal. Ini sebahagian sahaja yang kita boleh tengok peninggalan-peninggalan kota-kota orang musyrik ni masih lagi ada. Tapi kebanyakannya Allah Ta'ala musnahkan. Apa yang Allah nak sampaikan dekat sini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tengok ayat 59. Allah kata apa? Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Ini ayat dia. Allah kata tidaklah menjadi kebiasaan. Tidaklah menjadi kebiasaan Allah Ta'ala itu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutus ke negeri tersebut seorang rasul yang membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Ayat ini ada dua maksud. Okay. Ayat ni ada dua maksud, ibu-ibu ayat rahmati Allah. Maksud yang pertama, Allah tak akan binasakan satu negeri ataupun satu kota selagi mana Allah tak utuskan adanya rasul. Yang ini yang menjadi hujah ataupun pertanyaan. Kalau ada seorang manusia ni, satu kelompok ni dia tak beriman. Satu kelompok ni dia tak beriman. Kenapa tak beriman? Sebab tak sampai berita Islam tu kepada mereka. Macam mana keadaan mereka ni? Kita kata, macam mana keadaan mereka ni? Dia mati Muslim ke dia mati musyrik? Mereka itu digelar sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang yang berada dalam fitrah dia. Sebab kita lahir ni dengan fitrah adalah orang yang beriman. Fitrah kita ni lahirnya sebagai orang yang beriman. Itu fitrah kita. Jadi kalau kita lahir je tak ada dapat hidayah, tak dapat berita-berita keislaman, tak dapat pun cerita-cerita Islam, tak tahu apa-apa pun. Duduk mungkin dalam hutan ke, duduk dalam gunung ke, saya tak jumpa apa-apa pun. Saya hanya hidup je, lepas tu saya mati. Orang-orang ni matinya mendapat pengampunan. Mendapat pengampunan sebab tak dapat hidayah tu. Ayat ni menjadi dalil. Nanti saya bawa satu lagi dalil. Okay? Kita urai satu-satu. Okay, pertama, ini menunjukkan Allah Ta'ala tak akan hancur dan tak akan hukum satu kota, satu negeri, melainkan Allah datangkan adanya Rasul memberi petunjuk, membawa kebenaran. Okay? Selagi mana tak sampai kat kawasan tu, kalau mereka mati, maka matinya mereka itu dalam keimanan, matinya itu dalam keampunan. Mereka dinilai mengikut kepada fitrah mereka, iaitu dilahirkan dalam keadaan mereka meyakini bersyahadah kepada Allah Ta'ala. Kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita seluruh atas permukaan bumi ini pastinya tidak ada tempat yang terkecuali melainkan pastinya sampai berita keimanan. Maksudnya sama ada didatangi Rasul atau mesti tersebar luar ajaran agama. Mesti sampai dakwah ni ke seluruh pelosok dunia. Tidak ada yang terkecuali. Melainkan ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala telah tetapkanlah. Ini kawasan ni tak sampai beritanya. Tapi berdasarkan ayat ni menunjukkan dakwah Islamiah ni tersebar ke seluruh pelosok dunia. Di mana sahaja manusia ada, pasti ada hidayah. Mesti ada dakwah. Mesti ada. Mesti sampai. Sama ada melalui Rasul ataupun pewaris-pewaris Anbiya. Iaitu dalam kalangan pendakwah-pendakwah Islam. Mesti sampai. Ada dua maksud dekat sini. Okey. Baik, sekarang kita bincang. Dan ini menjadi dalil, kalau Cik Syikin boleh tengok dalam surah Al-Isra. Okay, kita tengok surah Al-Isra ayat 15. Surah 17 ayat 15. Okey. Okay, kita tengok ayat 15. Manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk, maka sesungguhnya faedah petunjuk itu, petunjuk yang didapatinya itu hanya kepada dirinya sendiri.
wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dan sesiapa yang sesat dan kesesatan itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Dia dapat hidayah untuk dia. Dia dapat kesesatan untuk dia juga. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Maksudnya apa yang kita buat itu yang kita tanggung. Kita tak akan pikul dosa orang lain. Dan ini menjadi hujah. Kan? Seorang ayah tak akan pikul dosa anak perempuan dia. Seorang suami tak akan pikul dosa isterinya. Suami itu ataupun ayah itu akan pikul dosa sendiri. Bukan dosa orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan jadi berdosa kalau dia ni tak sampaikan dakwah kepada isteri dia. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Isteri dia buat dosa, dia tak pesan. Maka dia bukan tanggung dosa isteri dia tu. Dia tanggung dosa dia, tanggungjawab dia iaitu untuk memberikan tarbiyah kepada isteri dia. Anak perempuan dia buat dosa, dia tak tegur. Jadi dia menanggung dosa tu bukan sebab anak perempuan buat dosa. Tapi sebabnya dia tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Maksudnya, dia bukan menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosa sendiri. Masing-masing melakukan amal soleh, usaha masing-masing. Masing-masing dapat apa yang mereka usahakan. Lalu Allah kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini dalil dia. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami sehinggalah kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan perkara yang benar dan perkara yang salah. Maksudnya Allah Ta'ala ni maha adil dan tidak menzalimi. Kalau tak dapat hidayah ataupun tak sampai dakwah kepada sesuatu kelompok seseorang ni, meninggalnya seseorang itu, maka dia tidak dinilai sebagai seorang, matinya sebagai musyrik lah. Kalau tak ada berita hidayah, berita dakwah tak pernah sampai, dia mati sebagai seorang mukmin yang kita kata diampuni dosa-dosanya. Cuma sebagian para ulama kata apa, di hari akhirat, saya tengok ayatnya. Kalau kita tengok di sini, okey. Sebagian ulama kata apa, di hari akhirat nanti mereka tu akan disoal sama ada dia beriman kepada Allah ataupun tidak. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Kalau dia tak beriman kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi pandangan ni pun ada yang mengiyakan, ada yang tak mengiyakan. Okey, ala kulli hal kita bincang satu-satulah. Okey. Untuk orang yang mati, untuk orang yang mati dalam keadaan tak dapat hidayah, tak dapat dakwah. Maksudnya berita Islam tu, berita agama ni tak sampai pada dia. Kan? Dulu kan kita ditanyakan soalan macam ni kan. Macam mana keadaan dia? Dari sudut hukumnya kedudukan di dunia, kata ulama Ibn Abdul Al-Bar, dia kata apa? Untuk macam ni adalah para ulama setuju, para ahli ilmu setuju bahawa orang ini akan matinya mengikut hukum hakam keadaan hidup dia. Kalau dia anak orang musyrik, matinya itu dihukum sebagai mati macam mak bapak dia. Mati sebagai musyrik. Maksudnya mati musyrik ni mati yang tak dimandikan, tak dikafankan dan tak disolatkan. Matinya macam itulah. Tak perlu diurus sebagai seorang muslim, dihukum macam hukum ayah dia. Tapi kedudukannya di syurga, kedudukannya di hari akhirat berbeza. Ini kita kena faham. Dekat dunia, kalau seorang anak dan muslim mati, dia dihukum macam hukum ayah dia yang musyrik. Kalau dia ni orang dewasa, dia tak beriman, dia tak cakap pasal Islam, sebab dia tak dapat berita dakwah tu pada dia, maka matinya diurus sebagai macam orang musyrik lah. Tak dimandi, tak dikafan dan tak perlu disolatkan jenazah dia. Tapi yang menjadi perbezaan kalangan ulama adalah ketika mana mereka di hari akhirat. Di hari akhirat ada 4 pandangan. Di hari akhirat ada 4 pandangan keadaan mereka ni. Pertama, ahlu fatrah, kita panggil dia ahlu fatrah lah. Iaitu pertama, semuanya mereka ini masuk syurga. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Samurah bin Jundub, iaitu bercerita berkaitan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana anak-anak ada anak-anak manusia ni berkeliling dengan Nabi Ibrahim di dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu disebutkan anak-anak ini semuanya mati di atas fitrah. Semuanya mati di atas fitrah. Maksudnya matinya sebagai seorang Muslim dan dimasukkan dalam syurga. Lalu ada sahabat Nabi tanya pada Nabi SAW, adakah itu termasuk anak-anak orang musyrik?
Lalu Nabi kata, ya, termasuk kalangan daripada wa auladul musyrikin, anak-anak orang musyrik. Dia anak muslim ke, anak musyrik ke, dia meninggal waktu kecil, semuanya masuk ke dalam syurga Allah. Jadi dalil ni sama ada dia mati kecil ataupun dia orang dewasa yang tak dapat dakwah. Berita Islam tu tak sampai pada dia. Dalil pertama masuk dalam syurga Allah. Dalil yang kedua pula, dalil yang kedua pula berbeza. Dalil yang kedua adalah menyebutkan iaitu saya tengok je pandangan yang kata masuk ke dalam syurga ni adalah pandangan daripada Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pegangan mereka lah, ada ramai lagi. Pandangan yang kedua iaitu menurut Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi dan Ibn Qayyim, dia kata apa? Orang ni di hari akhirat akan diuji, akan ditanya pada mereka sama ada mereka ni beriman kepada Allah ataupun tidak. Di dunia dia dah meninggal lah, tapi di hari akhirat akan ditanya. Cuma di sini ada pandangan yang tak bersetujulah, sebab mereka kata di hari akhirat bukan lagi waktu manusia ditanya tentang amal, bukan untuk diuji lagi dah. Sebab di sana adalah hari untuk dihisap amal-amal mereka. Jadi pandangan ni ada perbezaan dalam kalangan para ulama. Pandangan pertama tu disetujui sebab ada dalil dia. Tapi pandangan yang kedua ni disebut oleh Ibnu Katsir, Ibn Qayyim, Ibn Qurtubi, ada ulama yang tak setuju. Sebab seolah-olahnya di hari akhirat ada lagi waktu diuji. Sedangkan di hari akhirat adalah waktu hisab. Cuma kita tak nafikanlah, mereka ni mungkin kelompok yang terkecuali. Okey. Pandangan yang ketiga pula, ada yang menyebutkan mereka ini adalah disebut sebagai pembantu-pembantu kepada penghuni-penghuni syurga Allah. Ini pembantu-pembantu dalam syurga Allah Ta'ala. Sebabkan di dunia ni dia tak teruji dengan ketaatan, tak teruji dengan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia semua masuk syurga, tapi dia bukanlah menjadi penghuni syurga yang duduk di tingkatan yang ada tingkatan-tingkatan berdasarkan amal-amal mereka. Tapi mereka ni disebut sebagai pembantu-pembantu ahli syurga. Itu pandangan ketiga. Pandangan yang keempat yang mengambil jalan tengah iaitu menyebutkan mereka ini adalah orang yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Bukhari. Abu Hurairah menyebutkan bila Nabi SAW ditanyakan berkaitan tentang anak-anak keturunan orang musyrikin ni, kalau mereka mati jadi apa? Nabi sebut Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan. Nabi jawab umum je. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala itu maha adil dan tidak akan menzalimi hamba-Nya. Ini antara 4 pandangan. Yang menyebutkan tentang pembantu tadi tu, Nabi sebut atfalul musyrikin khadamal ahlil jannah. Kanak-kanak orang musyrik yang meninggal kecil ni, semuanya itu akan menjadi pembantu kepada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pandangan ni dia lemah. Menurut pandangan daripada Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Pandangan ni lemah. Tapi inilah 4 pandangan para ulama berkaitan tentang ahlul fatrah. Kalau dia tak dapat dakwah, maka bagaimana kedudukan mereka di hari akhirat. Di dunia semua sepakat. Diurus mengikut keadaan mereka semasa lah. Mengikut. Kalau bapa dia musyrik, maka diurus cara orang musyrik. Tapi perbezaannya di hari akhirat. Baik, jadinya dalil yang kita bincang ni pada ayat 59 menunjukkan kepada kita Allah itu maha adil dan tidak menzalimi. Siapa sahaja Allah Ta'ala akan pastikan tidak akan dihukum orang itu melainkan telah sampai Rasul pada mereka. Telah sampai dakwah agama ini pada mereka. Barulah mereka itu akan ditimpakan azab atau bertanggungjawab dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Tapi selagi mana tak sampai, maka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara dalil dia lah. Kemudian wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, kata Allah Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami menghancurkan negeri-negeri itu ataupun kampung-kampung itu, kota-kota itu, illa melainkan wa ahluha zalimun, melainkan penduduknya, orang kampung, orang kota itu melakukan kezaliman. Maksudnya dia dah tahu dah mana kebenaran, mana kebatilan.
tapi mereka zalimi diri sendiri, memilih untuk melakukan kebatilan. Barulah Allah Ta'ala hukum. Tapi selagi mana mereka tak tahu, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Okey? Baik. Alright, kita ada masa lagi kan? Okey, sikit. Kita tengok ayat yang ke-60 dan ayat 61. Okey. Ayat 60 dan ayat 61, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang lagi nikmat iman dan juga nikmat hidayah ni. Allah bandingkan. Kata Allah Ta'ala, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Dan apa jua harta benda dan apa sahaja berkaitan tentang al-hayati dunia, kehidupan dunia ni, wazinatuha, dan juga perhiasan dan perhiasan-perhiasannya diberikan kenikmatan kepada kamu. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan pada itu apa jua yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih kekal. Afala ta'qilun. Apakah kamu semua ni tak nak berfikir ataupun tak nak gunakan akal ni untuk memahami? Okey? Apa sahaja Allah Ta'ala kata yang diberikan kepada kamu, nikmat dunia, kalau nak dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Saya pernah datangkan contoh kepada ibu-ibu semua, ayah-ayah semua dulu, kita bagi contoh. Kalau kita diberikan pilihan untuk duduk di satu rumah kecil di kawasan kampung dengan geran freehold contohlah, memang geran tu kita bagi lah, walaupun rumahnya kecil, dengan kita dapat duduk sementara di hotel, mana yang kita pilih? Logik akal kita, walaupun rumah ni kecil, tak apalah, saya pilih yang ada geran lah daripada saya duduk hotel. Memang puas hati, tapi dia bersifat sementara. Sebab logik akal manusia, kehendak manusia, manusia ni lebih suka yang kekal daripada sementara. Manusia suka yang kekal daripada sementara. Kalau dia lihat, dia nampak benda tu, walaupun nampak yang duduk sementara kat istana pun tak nak kan. Sebab kita tahu ni adalah bersifat sementara. Kita tengok orang jual rumah pun, beza di antara leasehold dengan freehold kan. Freehold lebih mahal lagi sebab dia yang hak milik kekal berbanding dengan hak milik sementara. Iaitu Allah Ta'ala sebut ni, walaupun dunia ni nampak macam nikmat, macam itu, macam ni, ketahuilah yang di dunia ni adalah bersifat sementara. Yang ada di sisi Allah itu lebih kekal di hari akhirat. Tapi yang menarik ayat ini, Allah dahulukan dengan perkataan khairun, baru Allah kata abqa. Dari sudut logik kita sebut tadi, benda kekal mesti orang nak. Ni kecantikan yang kekal abadi yang kita kan. Orang berebut lah beli produk ni sebab kecantikan yang kekal abadi, takkan tua walaupun dia tahu dia kena scam. Mana orang tak tua kan? Mesti tua juga, tapi beli juga berhabis-habis beratus-ratus ribu beli juga sebab tak nak tua. Sedangkan dia tahu dia akan tua sebab akan kekal. Tapi bila Allah kata akhirat yang ada di sisi Allah tu bukan sekadar kekal, tapi dia lebih baik, dia khairun. Allah awali dengan perkataan khairun. Maksudnya apa? Dekat akhirat tu, kalau kamu tahu, dia lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi kata apa? Lau kanatid dunya ya'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, boleh ditimbang, boleh diukur. Dan nilai baik yang ada di dunia itu adalah seperti seringan sayap nyamuk. Kecil pun tak apalah. Kecil pun tak apa. Kalau ada kebaikanlah pada dunia ini, seberat sayap nyamuk. Kata Nabi, ma saqa kafiran minha syarbatan ma'. Niscaya tidak ada orang kafir dekat dunia ni yang Allah izinkan dia minum air walaupun hanya seteguk air. Allah takkan izin. Kalau dunia ni ada nilai baik tu kecil saja. Kalau ada. Tapi yang kita tengok hari ini orang kafir lebih kaya raya, lebih nikmat, lebih itu, lebih senang dan sebagainya. Menunjukkan dunia ni langsung tidak ada nilai di sisi Allah. Satu pun tidak ada apa-apa. Sebab namanya pun ad-dunya. Kita pernah bincang dulu dah. Ad-dunya datang daripada perkataan dana wa adna. Iaitu tempat yang paling tercorot atau tempat yang paling terendah. Sebab bila sebut rendah, orang selalu gunakan perkataan tahta. Tapi bila sebut adna, dia adalah tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah. Okey, Puan Syimah kata ada satu golongan yang suka benda sementara. Okey, itu tak rafi kalah. Okey, baik.
Okey, jadinya semua orang suka benda yang kekal abadi. Semua orang suka benda yang kekal abadi. Tapi ekstranya akhirat ni, dia bukan kekal je, tapi dia khairun. Dia khairun. Jadi kita tanya pada diri kita, sekarang ni saya berusaha untuk benda yang kekal ataupun benda yang sementara lah. Mana yang kita nak? Yang kita nampak dunia ni macam nikmat, beritahu pada diri kita ini sementara. Tapi kalau nak dibandingkan yang lebih baik, sebenarnya akhirat tu lebih baik. Sudahlah dia kekal, bahkan dia lebih baik lagi. Sudahlah ada geran tanah, bahkan tanah tu pula ada rumah, ada itu, ada ni. Kalau fikir logik, baik saya ambil situ lah daripada saya tidur hotel. Hotel ni apa sangat pun, dah lah sementara, tak kekal pula. Dah lah biasa-biasa. Yang di sana tu kekal dan dia lebih baik daripada apa yang bersifat sementara. Okay, yang Allah Ta'ala sebut lah. Okay, ini sebab Allah nak beri bandingan. Kenapa kamu memilih untuk nikmat sementara berbanding nikmat yang selamanya. Dan ini adalah hujah yang tadi kita bincang tadi itulah. Bila didakwahkan kepada mereka, kalau saya beriman, macam mana nanti saya diusir, saya ditangkap, dibuang? Adakah Allah Ta'ala sebut, kamu nak dapatkan nikmat yang sementara ke kamu nak dapatkan nikmat yang selama-lamanya? Orang beriman takkan rugi. Okay? Orang beriman takkan rugi. Kalau tak beriman pun Allah beri nikmat, beriman lagi Allah beri nikmat. Itu logik Allah bagi pada kita. Okey. Kemudian ayat 61. Kita berhenti dekat sini Allah Taala kata apa? Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya satu janji yang baik, iaitu syurga, lalu dia perolehi, sama ke dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan dunia yang bersementara, kemudian dia di hari akhirat dalam keadaan orang yang akan diheret masuk ke dalam neraka. Para ulama tafsir kata ayat ini ada dua pandangan. Satu, ayat ini merujuk kepada perkara khusus, satu lagi merujuk kepada perkara umum. Perkara khusus adalah untuk orang musyrikin Mekah buat bandingan. Ada beza tak di antara Abu Jahal dengan baginda Nabi SAW? Ada beza tak? Nabi SAW, iaitu orang yang Allah berikan janji pada dia, dia dijanjikan dengan syurga hasanah, wa'dan hasanah, syurga di hari akhirat. Abu Jahal, Allah Ta'ala hanya beri dia nikmat dunianya, tapi di hari akhirat dia akan diseret dalam neraka. Kamu nak yang mana tu? Nak ikut Muhammad ataupun nak ikut Abu Jahal? Itu logik. Okay? Allah Ta'ala bagi contoh. Dari sudut pengkhususan. Dari sudut umumnya, Allah nak cerita tentang manusia keseluruhannya. Kamu pilih mana yang kamu nak. Kamu nak ikut jalan iman yang dijanjikan dengan janjian syurga yang kekal abadi, ataupun kamu nak ikut jalan kebatilan yang kamu nampak macam nikmat di dunia, tapi di hari akhirat adalah satu kebinasaan. Kalau kita luaskan lagi skop ni, kalau orang berniaga, kalau saya fikir-fikir, berniaga menipu ni lagi untung. Berniaga benda yang haram ni nampak macam lebih untung. Berniaga yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak ni nampak lebih untung daripada saya berniaga ni dalam keadaan suka. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, riba tak boleh ambil loan. Susahnya lah. Tak apalah, saya langgar je lah hukum syarak. Kita pilih sendiri. Nampak macam sukar di dunia, tapi kalau kamu memilih jalan tu, tapi ia lebih baik di hari akhirat. Daripada kamu nampak macam mudah nikmat di dunia, tapi di hari akhirat kamu akan diheret ke dalam api neraka. Kamu pilih mana yang kamu nak. Okay? Ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan contoh-contoh. Kenapa Allah datangkan contoh-contoh ni? Sebab ini semuanya akan berkait dengan satu lagi contoh di hujung nanti, bercerita tentang Qarun. Allah simpulkan soal nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat harta, nikmat dunia ni, Allah kumpulkan, Allah datang satu contoh. Ni ada satu contoh untuk kita, iaitu Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini kita akan bincanglah pada pertemuan yang akan datang. Okey? Baik, saya berhenti di sini. Terima kasih pada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pada ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puan Shima ada iklan ke mungkin kepada jemaah kita? Atau tidak? Ya, ada. InsyaAllah pada hari Sabtu pagi ada kelas tamadun dunia dan Islam oleh Ustaz Suhail, seorang pakar sejarah.
InsyaAllah kita baru mula dengan buku Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. So sangat menarik kupasan buku ni. Itu baru start 2 minggu lepas. Baru Lepas tu sekali, petang, baru kira sekali kelas kan? Guna yes, kitab. baru Muqaddimah kepada Muqaddimah. Lepas tu pukul 2:30 kita ada satu chill out session. Kita jemput masyarakat Tionghoa. Okay, kita ada kawan, jiran atau saudara mara yang Buddhis atau Taoist atau Confucius, dijemput datang ke High Tea pada pukul 2:30 ke 4:30 di PMP. Dan insyaAllah pada hari Ahad secara online ialah seperti biasa kelas Sheikh Gabriel Arumani tentang Women Around the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Puan Shimah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.